Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuba perhatikan di dalam surah Al-Kafirun yang kita baca hampir setiap hari ini, ya. Baik, cuba perhatikan perkataan-perkataan yang saya tandakan ini, ya. Perkataan-perkataan ini dia bukan kata kerja. Sebab kalau kata kerja dia akan ada fa'il madhi dan akan ada fa'il mudhari' dan fa'il amar. Tetapi semua perkataan yang saya gariskan ini dia tidak boleh memasuki wazan fa'il madhi ataupun fa'il mudhari' ataupun fa'il amar, ya. Perkataan-perkataan ini kita namakan ia sebagai ismul fa'il. Ismul fa'il, ya. Yang sebelum ini kita belajar fa'il ataupun pelaku bagi perbuatan. Hari ini kita belajar suatu benda yang baru, namanya ismul fa'il, yang melakukan ataupun pelaku, orang yang melakukan ataupun pelaku. Yang kita belajar di dalam fa'il madhi dan fa'il mudhari' juga fa'il amar itu pelaku bagi perbuatan itu. Hari ini kita akan belajar namanya nama si pelaku. Contohnya qara'a. Qara'a adalah kata kerja. Kata kerja madhi, qara'a, ya. Kata kerja mudhari'nya adalah yaqra'u. Yaqra'u. Kata kerja amarnya ialah dan iqra. Jadi ini kata kerja madhi, qara'a. Yaqra'u kata kerja mudhari', iqra kata kerja amar. Baik. Yang sebelum ini kita ada mempelajari masdar. Masdar ialah qira'ah. Qira'ah. Qira'ah adalah masdar. Qira'ah. Sebab itu kita ada qira'ati, ya. Dalam bahasa Melayu kita ada satu perkataan qira'ati, ya, iaitu belajar membaca Al-Quran. Baik. Hari ini kita akan belajar suatu benda yang baru, iaitu qara'a ini. Qara'a ini dia melibatkan masa. Yaqra'u juga mempunyai masa. Iqra' juga dia mempunyai masa, ya. Tetapi qira'ah ini juga dia tidak ada masa dan tidak ada pelaku. Qira'ah, bacaan. Jadi yang ini membaca, yang ini bacaan. Jadi yang atas ini kata kerja, ada pelaku dan ada masa. Qira'ah ini tidak ada masa dan tidak ada pelaku. Tidak ada unsur pelaku dan masa dalam tu qira'ah, bacaan. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu benda yang baru. Kita namakan ia ismul fa'il. Ismul fa'il, nama si pelaku. Nama si pelaku ini ialah perkataan yang menunjukkan pelaku, pembuat. Contohnya kalau membaca, kita nak kata pembaca. Daripada membaca menjadi pembaca. Jadi pembaca itu ialah orang yang melakukan, nama pelaku, ismul fa'il. Jadi daripada qara'a tadi itu akan timbul satu perkataan ialah qari. Sebutnya ialah qari. Qari'un. Qari'un, ya. Si pembaca ataupun orang yang membaca. Qari'un. Qari'un. Orang yang membaca. Sebab itu kita ada qari, ya. Dalam bahasa Melayu pun ada perkataan qari, pembaca Quran. Kalau perempuan kita jadikan dia qari'atun. Qari'atun ataupun qari'ah, iaitu pembaca perempuan. Jadi perkataan qara'a, yaqra'u, iqra' itu kata kerja. Dalam dia ada masa, dalam dia ada pelaku. Tapi kita dah ubah perkataan qara'a, yaqra'u itu kepada satu perkataan baru, nama dia ismul fa'il, yang memberi makna pembaca. Jadi ini adalah kata nama biasa yang mana ia dibina daripada fi'il madhi. Dibina melalui fi'il madhi. Qara'a menjadi qari'un. Qara'a menjadi qari'un.
Pembentukan ismul fa'il untuk wazan nombor 1 ialah dengan cara menambahkan alif selepas huruf pertama. Ismul fa'il untuk wazan nombor 1 diambil daripada fi'il madhi dengan menambahkan alif selepas huruf pertama dan baris bawahkan huruf sebelum akhir dia. Akhirnya menjadi qari'un. Qari'un maksudnya pembaca. Sekiranya pembaca itu perempuan, kita dikehendaki menambahkan ta. Qari'atun sebagai simbol kepada perempuan. Al-kafirun. Perkataan al-kafirun ini adalah ismul fa'il. Bagaimana ia menjadi ismul fa'il? Daripada perkataan wazan nombor 1, kafara. Kafara fi'il madhi. Untuk menjadikan dia isim fa'il, kita menambahkan alif selepas huruf pertama dan baris bawahkan huruf sebelum akhir. Kafirun. Sekiranya perempuan, kita tambahkan ta. Kafiratun. Untuk ramai, tambahkan waw dan nun. Waw dan nun ini adalah tanda ramai untuk kata nama. Waw dan nun. Kadang-kadang waw dan nun ini boleh berubah menjadi ya dan nun. Untuk masa ini kita belum lagi mempelajari secara detail perubahan waw dan nun dan ya dan nun pada hujung kata nama. InsyaAllah kita akan belajar nanti, InsyaAllah dalam bab-bab yang terakhir. Jadi kadang-kadang kita jumpa kafirun dan kadang-kadang kita jumpa kafirin. Yang risau insyaAllah waw nun ataupun ya nun itu menunjukkan ramai, ya. Kalau ta bulat itu menunjukkan perempuan. Jadi ini adalah cara pembentukan ismul fa'il pada asasnya untuk wazan nombor 1. Wala antum abidun. Perkataan abidun ini adalah ismul fa'il, iaitu abada. Akhirnya membentuk abidun. Itu asasnya, ya. Abada abidun. Abada abidun. Jadi abidun ini adalah kata isim fa'il, ismul fa'il. Jadi kalau ramai abidun, kita akan kata abidun. Wala antum abidun. Jadi terjemahannya, dan tidaklah kamu penyembah-penyembah apa yang aku sedang sembah. Wala ana abidun. Dan tidak pula aku ini penyembah, abidun. Dan kamu pula abiduna. Itu cara pembentukan asas ismul fa'il. Surah Al-Falaq, cuba perhatikan perkataan yang wazannya macam fa'ilun, abidun, kafirun. Cuba perhatikan, itu adalah ismul fa'il. Perkataannya ialah hasidin. Hasidin ini adalah ismul fa'il. Kata kerjanya adalah hasada. Hasada, berdengki. Orang yang dengki, hasidun. Hasidun. Ditambahkan alif pada perkataan ataupun pada selepas perkataan pertama dan dibagi bawahkan sebelum akhir menjadi hasidun. Manakala menjadi hasidin kat sini, bagi bawah ni, kenapa hasidin tak hasidun? Kita akan belajar itu pada bab-bab yang terakhir nanti, insya-Allah, perihal i'rab, insya-Allah. Surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, dipanjangkan mim, itu satu bacaan dipanjangkan mim, ya. Maliki Yaumiddin. Maka Maliki Yaumiddin ini adalah ismul fa'il. Malaka maknanya memiliki, yang memiliki, malikun. Malikun, si pemilik, orang yang memiliki, yang memiliki hari agama. Maliki Yaumiddin. Dan perkataan waladdallin juga ismul fa'il, nama pelaku.
orang-orang yang sesat, ya. Bagaimana perkataan ini membentuk isim fa'il? Caranya ialah seperti berikut. Perkataannya daripada perkataan dhalla, ini adalah perkataan yang berganda, ya, iaitu ada gandaan lam itu. Kemudian ya nun ini menunjukkan ramai. Ya nun itu menunjukkan ramai. Jadi sebutnya ialah dallin. Dallin. Dalam surah At-Tariq ini cuba perhatikan beberapa perkataan yang boleh kita kategorikan sebagai isim fa'il. Semua perkataan ini adalah ismul fa'il, nama pelaku untuk wazan nombor 1. Jadi caranya ialah kita hanya tambahkan alif selepas huruf pertama dan bagi bawahkan sebelum akhir, dan akhirnya itu, huruf akhir itu masih bebas lagi sebab dalam surah Ad-Duha, perhatikan perkataan yang termasuk di dalam isim fa'il. Pertama, dallan, daripada perkataan dalla tadi. Dallan bermaksud orang yang sesat. Baik, lagi ailan, orang yang miskin ataupun terbeban. Ailan, daripada kata dasar ain, waw dan lam, ya. Seterusnya sa'ilan, orang yang meminta, daripada perkataan sa'ala yas'alu sa'il, yang meminta. Jadi kesimpulannya, untuk membentuk ismul fa'il, kita lakukan seperti berikut, iaitu untuk wazan nombor 1, ya, kita gunakan fa'il madhi, di mana fa'il madhi ini akan diletakkan alif selepas huruf pertama, fa'ala, fa, dan huruf sebelum akhir di bahagian bawah. Jadi fa'ilun. Kalau ramai-ramai, kita letakkan waw, fa'iluna. Sekiranya perempuan, kita masukkan ta bulat ataupun ta simpul menjadi fa'ilatun. Dan untuk wazan nombor 2 sehingga nombor 9, gunakan fa'il mudhari'. Caranya mudah saja, iaitu kita tukarkan ya fa'il mudhari' ini kepada tukarkan tanda mudhari', iaitu ya ini dengan mim yang berbaris di hadapan. Jadinya mu. Jadi kalau yufa'ilu menjadi mufa'ilun, ataupun kalau ramai mufa'ilun, ataupun kalau perempuan mufa'ilatun. Jadi kalau perkataan itu jatuh pada wazan nombor 2, kita akan jadikan dia muf'ilun. Kalau wazan nombor 3, mufa'ilun. Nombor 4, mufa'ilun. Nombor 5, mufta'ilun. Tetap juga kita letakkan mu depan ni, ya, walaupun ya ni asalnya bagi atas. Mufta'ilun. Ingat, ya, sebelum akhir mesti dia bagi bawah, ya. Mufta'ilun. Yang ini nombor 6, munfa'ilun. Nombor 7, mutafa'ilun. Paksa bagi bawah, ya. Mutafa'ilun. Ya, itu cara kita membuat ismul fa'il. Ingat, ya, iaitu baris pertama di bagi depan, tempat ya ni diganti dengan mim yang bagi depan, mu, dan sebelum akhir dibariskan di bawah. Beberapa contoh daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Bayyinah. Lihat surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Al-musyrikin ini ialah ismul fa'il, ya. Jadi ya nun di akhir ini menunjukkan ramai, ya. Untuk isim fa'il ataupun kata nama biasa, ya nun ataupun waw nun itu menunjukkan ramai. Asyraka. Fa'il mudhari'nya ialah yusyriku. Maknanya mensyirikkan, mensekutukan Allah. Jadi isim fa'ilnya dibentuk
melalui fi'il mudhari' kerana jatuhnya pada wazan nombor 2. Jadi yusyriku ini cara membentuk isim fa'ilnya adalah dengan menukarkan ya itu kepada mu. Dan perkataan akhirnya ditanwinkan ataupun diletakkan waw nun sekiranya ramai, ataupun diletakkan ta sekiranya perempuan. Jadi musyrikun, musyrikuna ataupun musyrikatun, ya. Itu adalah ismul fa'il. Perkataan mufakkir ini datang daripada perkataan fakka, jadi dijatuh pada wazan nombor 6, jadi infakka, jadi munfakkin, dan seterusnya perkataan mukhlisin, ya. Perkataan mukhlisin ini juga ismul fa'il, agaknya daripada wazan nombor berapa, ya. Kita boleh teka wazannya melalui bentuk kata nama tersebut atau bentuk isim fa'il. Mukhlisin, kita dapati dia ni kalau kita buang mim ni ada tempat ya, kalau fa'il mudhari' yu. Mukhlisin, jadi dia adalah datang daripada wazan nombor 2 sama dengan musyrikin tadi juga, ya. Jadi perkataannya adalah akhlasa, fa'il mudhari'nya yukhlisu, maka isim fa'ilnya ialah mukhlis ataupun mukhlisun, ramai-ramainya mukhlisin. Contoh yang lain ialah fadzakkir innama anta mudzakkir. Perkataan muzakkir ini adalah ismul fa'il. Bila kita lihat muzakkir, perkataan muzakkir ini kita akan ketahui dia adalah ismul fa'il daripada kata kerja wazan nombor 3, iaitu zakkara, fa'il mudhari'nya yuzakkiru, ismul fa'ilnya adalah muzakkirun. Yuzakkiru, muzakkirun, ya, muzakkirun daripada kata dasar zakara, jatuh wazan nombor 3, muzakkirun. Awal surah Al-Baqarah kita dapati perkataan ini hudan lil muttaqin. Muttaqin ini adalah ismul fa'il, berasal daripada fa'il mudhari' yattaqi. Jadi apabila kita nak kata orang yang bertakwa, kita hanya tambahkan mim, gantikan ya itu kepada mim yang baris di hadapan. Jadi sebutnya adalah muttaqi. Untuk ramaikan dia ialah dengan cara letakkan waw nun, muttaqun, ataupun ya nun, iaitu muttaqin. Kita akan belajar insya-Allah dalam bab terakhir bagaimana perubahan muttaqun kepada muttaqin ini insya-Allah. Dan dalam surah Al-Fatihah juga ada isim fa'il yang daripada wazan nombor 9. Cuba teka mana agaknya isim fa'il pada wazan nombor 9 yang ada istaqama, fa'il madhi. Fa'il mudhari'nya adalah yastaqim. Untuk membentuk isim fa'il, kita hanya memerlukan fa'il mudhari', kita buang ya ini dan kita gantikan dengan mu yang bagi di hadapan. Jadi mustaqimu, mustaqimun, akhirnya kita masukkan alif lam, al-mustaqim, al-mustaqimi. Tentang baris di akhir ni kita akan belajar kemudian hari insya-Allah. Untuk pengetahuan kita, banyak perkataan-perkataan yang kategori ismul fa'il ini boleh didapati di dalam kitab suci Al-Quran dan juga di dalam Asmaul Husna yang mana kebanyakannya menggunakan ismul fa'il. Jadi jangan lupa buat latihan dan lakukan latih tubi menggunakan kuis yang kita sediakan bersama dengan pelajaran ini insya-Allah. Cukup untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.